InsyaAllah bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada dalam 12 orang yang join pada malam ini. InsyaAllah saya akan mulakan dahulu kelas. Kita mulakan kelas dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم Amin amin ya rabbal alamin. InsyaAllah untuk malam ni kita akan sambung, sekali lagi saya ulang, di surah Ar-Rahman, buka Al-Quran di muka surat 533. Kita akan sambung bacaan surah Ar-Rahman pada ayat 43. InsyaAllah saya akan sharekan skrin. Kalau kita tengok dekat skrin, saya akan sambung pada ayat 43. Muka surat 533. Sebelum tu saya minta kerjasama dahulu untuk mutekan suara sewaktu saya beri keterangan. Nanti bila dah untuk bacakan beramai-ramai baru kita unmute semula. Boleh? Terima kasih. InsyaAllah kita akan sambung di bacaan ayat 43. Saya akan bacakan dahulu ayat 43 sehingga 45. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. Untuk minggu lepas, saya ada kongsikan trivia mengenai surah Ar-Rahman. Saya katakan surah Ar-Rahman pada ayat 45 ini, ayatnya diulang sebanyak. Untuk minggu lepas, saya ada tersalah sedikit. Maaf saya, trivia. Untuk minggu lepas saya katakan pada ayat 45 ini, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, diulang dalam surah Ar-Rahman sebanyak 33 kali. Maafkan saya, sebenarnya bukan 33 kali, saya terlebih sikit. Sebenarnya jawapannya dia diulang sebanyak 31 kali sahaja. Diulang 31 kali sahaja. Minggu lepas tersalah bagi tahu. Okey. Diulang sebanyak 31 kali sahaja. Okay. Untuk ayat 45 ni lah sebanyak 31 kali, bukan 33, 31 kali sahaja. Okey. Jadi kita akan tengok satu-satu. Saya akan mulakan dahulu pada ayat 43. Apa yang perlu kita highlightkan bacaannya. Okay, yang pertama saya akan bacakan hadhihi. Adanya alif kecil, tambahan alif kecil. Jadi bacaan ha dibaca sebanyak 2 harakat. Okay, seterusnya hati-hati pada huruf zal. Zal kena jelirkan lidah. Hadhi, hadhi. Okay, ada tambahan ini. Okay, apakah bentuk ni? Bentuknya dia datang daripada kepala huruf ya. Okay, jadi dia seolah-olah tambahan huruf ya. Disebabkan itu dia dibaca panjang 2 harakat. Hadhihi, hadhihi, han, nun. Ada tanda sabdu, kita bacakan dengung. Tuliskan di, dengung, 2 harakat. Jahannamu,
Jahannamu. Kemudian dia berjumpa dengan lam bertanda sukun, bertanda sabdu, maafkan saya. Dia tahan pada makhraj huruf lam. Jahannamul lati. Jahannamul lati. Ti dibaca panjang 2 harakat. Sekali lagi saya ulang. Hadhihi jahannamul lati. Jahannamul lati yukazzi. Huruf zal terdapat tanda sabdu, kita tahan, jelirkan lidah. Yukazzibu. Yukazzibu bihal. Okey, untuk di sini bihal saya tandakan warna merah. Walaupun adanya tambahan alif, alif ini kalau dalam Al-Quran yang berwarna diwarnakan warna kelabu. Tidak dibaca panjang. Terus sambung ke bacaan lam bertanda sukun. Jadi dia akan bunyi yukadzibu bihal. Bihal. Jangan lantun pada huruf lam. Bihal muj. Huruf jim bertanda sukun baru kita lantunkan. Angkatkan tengah lidah ke langit atas. Muj. Muj. Yukadzibu bihal mujrimun. Mun kita bacakan panjang 2, 4 atau 6 harakat. Sekali lagi saya ulang ayat 43, perhatikan. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Seterusnya saya akan sambung di ayat 44. Ya tu, bacakan tebal dan dipanjangkan 2 harakat. Ya tu, pastikan hujung lidah kita tolak dekat belakang gigi atas. Ya tu, fu juga dibaca panjang 2 harakat. Ya tufuna bainaha. Ha, bacakan panjang 2 harakat. Wa baina hami. Mi, baca panjang 2 harakat. Min, yang saya highlightkan warna merah. Hamimin, adanya tanwin selari. Jadi kita bacakan nyata. Kalau sebelum ni saya pernah, untuk minggu lepas saya ada kongsikan satu hukum tajwid. Kalau masih ingat, apabila tanwin nyata, tanwin selari, maafkan saya, tanwin selari berjumpa dengan huruf-huruf kerongkong, ianya dikenali sebagai hukum tajwid izhar halqi. Halqi. Okay. Izhar bermaksud nyata, halqi bermaksud kerongkong. Okay. Jadi apabila tanda tanwin selari berjumpa dengan huruf hamzah, hamzah ni huruf kerongkong, jadi dibacakan nyata. Hamimin. An di hujung ini boleh dibacakan panjang. Boleh dibacakan panjang 2, 4 ataupun 6 harakat. 2, 4 ataupun 6 harakat. Sekali lagi saya ulang ayat 44. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Hamimin an. Okay. Saya highlightkan sedikit bagi huruf hamzah. Okay, untuk huruf hamzah, okay, kat mana makhraj huruf hamzah? Okay, boleh dekat chat. Okay, boleh tulis dekat mana makhraj huruf hamzah? Ingat lagi tak? Makhraj huruf hamzah ni dekat mana? Okay, saya kongsikanlah. Saya ulang semula, kita ulang kaji makhraj huruf. Okay, makhraj huruf hamzah tadi saya katakan dia huruf kerongkong. Pangkal kerongkong. Baik. Okey, huruf hamzah merupakan huruf pangkal kerongkong. Jadi untuk huruf pangkal kerongkong ini, okay, dia bukan huruf rongga mulut. Jadi untuk huruf hamzah, dia sepatutnya bunyikan, okay, ini dia adalah sedikit tips lah untuk bunyikan huruf hamzah ni.
Okay, dia seolah-olah kalau hamzah baris nganga, baris atas, kita bukan baca a. Yang kalau kita nganga saja a, okay, maksudnya dia bunyi pada rongga mulut. Kita tapi huruf hamzah ni kita dah tahu makhraj dia ialah di pangkal kerongkong, jadi dia dekat bawah ni. Dia bunyi antara huruf A dan juga huruf E. Ni kita advance sikit macam mana bunyi huruf hamzah. Jadi kalau kita bacakan, dia tidaklah, kalau kita baca A, dia bukan salah, dia kurang tepat. Hamimin an, bunyi juga, cumanya dia kurang tepat sikit. Yang ni kita nak cerita bunyi hamzah mengikut lahjah Arab. Dia bunyinya antara huruf A dan juga huruf E. Dia bukan A tapi dia antara A dengan E jadi macam tu. Jadi saya demo sekali lagi macam mana bunyi hamzah ni. Ujung. Antara bunyi A dan juga E. A dia jadi macam tu. Boleh minta kerjasama dulu untuk mutekan balik suara. Okay, saya akan terangkan sekali lagi. Demo sikit macam mana bunyi huruf hamzah. Saya ulang semula ayat 44, perhatikan. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Dia bunyi antara huruf A dengan huruf E. An. Macam tu. Okey, seterusnya saya masuk pada ayat 45. Ayat 45. Fabi ai, hati-hati pada huruf ya bertanda sabdu. Tahan pada makhraj huruf ya, angkatkan tengah lidah ke langit atas. Fabi ai juga bunyi hamzah yang tadi antara huruf A dengan huruf E. Panjangkan dua harakat panjang. Fabi ai ala'i rabb, la dibaca panjang 4 atau 5 harakat. Rabbikuma, Rabbi, huruf ba, hati-hati pada huruf ba, ada tanda sabdu, kita tahan, rapatkan bibir. Rabbikuma, ma dibaca panjang 2 harakat. Tukadziban, zi, tahan pada huruf zal, jelirkan lidah. Ban, seterusnya boleh bacakan panjang 2, 4 ataupun 6 harakat. Saya ulang sekali lagi ayat 45. Fabi ayyi ala'i rabbikuma Okey. Okey, boleh minta kerjasama kepada yang baru masuk, boleh silentkan dahulu, mutekan suara. Okey, untuk ayat 45, okay, hari ini saya nak kongsikan mengenai maksud bagi ayat 45 ini. Okay, dalam surah Ar-Rahman, ianya diulang sebanyak 31 kali. Okay, apakah ayatnya? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ayat ini yang diulang sebanyak 31 kali di dalam surah Ar-Rahman. Apakah maksudnya? Maksudnya ialah, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Di dalam surah Ar-Rahman ni Allah ceritakan mengenai kasih sayang Allah dan nikmat yang Allah berikan pada kita. Jadi Allah ulang banyak kali, sebanyak 31 kali ayat yang bermaksud, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Allah dah bagi kita banyak nikmat tapi kita masih ada juga segelintir yang kurang bersyukur. Jadi Allah ulang ayat ini, maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan. Kerana Allah nak ingatkan kita, manusia yang lupa ni, sebenarnya banyak yang nikmat Allah dah bagi, tapi kita ni saja yang kurang bersyukur. Itu serba sedikitlah saya ceritakan mengenai ayat 45 ini. Okay, jadi boleh unmutekan suara semua. Kita akan bacakan bersama-sama satu-satu ayat. Dah bersedia? Dah bersedia, kita akan bacakan ayat 43. Bacakan satu-satu ayat.
Saya buat tadi. 43 dan mulakan 1, 2 mula. Bismillahirrahmanirrahim. Yaquluna bainaha wa bainaha Kita nak sambung penunjuk di mana? Abi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. tekan sambung. Okay, perhatikan. Dengan ayat 43 terlebih dahulu. Kita baca ayat 43 terlebih dahulu bersama-sama. Saya akan kirakan 1, 2, mula. Ha. Cantik. Seterusnya ayat 44. 1, 2, mula. Yaqufuna bainaha wa bainaha Sekali lagi untuk ayat 44, saya nak highlightkan pada kalimah. Saya tukar colour. Kat hujung ni. Bunyi kita nyanyi. Sebab apa tadi saya dengar lantunan Hamimina yang tu kurang. Kita nyatakan sahaja Hamimin Ulang ayat 44 bersama-sama. 1, 2, mula. Yaqufuna bainaha wa bainaha Seterusnya ayat 45. 1, 2, mula. Alhamdulillah. Seterusnya kita sambung ayat berikutnya. Buat apa? Sambung ayat 46. Saya akan padamkan dahulu lukisan ini. Kita akan sambung. Ayat 46, 47 dan 48. Okay, seperti biasa saya akan bacakan dahulu 3 ayat ini. Perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sebelum itu saya minta kerjasama. Ada yang baru join. Okay, boleh mutekan dahulu suara. Sewaktu saya beri penjelasan boleh minta kerjasama untuk mutekan dahulu suara. Okay, saya akan sambung ayat 46. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ. Okay, saya akan terangkan satu-satu. Kita mulakan dengan ayat 46. Waliman, adanya tanda huruf nun bertanda sukun, kita bacakan, kena bacakan nyata. Okay, jangan lantunkan. Apakah maksud kalau kita lantun? Okay, maksud lantun tu kalau kita baca walimana, mana? Nak pergi mana? Jangan sebut macam tu. Dia kena waliman. Kemaskan makhraj huruf nun, naikkan saja hujung lidah ke gusi atas. Waliman. Waliman, dibacakan nyata. Kemudian saya sambung. Waliman kho, kita bacakan 2 harakat dan bunyikan tebal. Kalau kita nganga dan tak bunyi tebal, dia akan bunyi kha. Kha adalah bunyi yang salah.
Maksudnya kena bunyi kho, kho. Dan huruf kho ini, saya suka untuk ulang dia punya makhraj. Huruf kho, makhrajnya ialah di, kalau saya tuliskan kat sini, kita kongsikan semula. Makhraj huruf kho ialah di hujung kerongkong. Hujung kerongkong. Hujung kerongkong. Okey. Ada yang baru nak masuk. Okey. Sambung semula. Okey. Liman kho. Hurufnya di hujung kerongkong dan huruf kho ini ialah huruf yang tebal. Okay, sambung sini huruf yang tebal. Okey, jadi untuk huruf kho, okey, dia adalah pangkal hujung kerongkong, maafkan saya. Hujung kerongkong dan dia huruf tebal. Okey, jadi untuk menyebut huruf kho ini kita muncung sedikit mulut dan dia macam seolah-olah kita nak buang kahak. So dia bunyi kho. Kho, dia macam nak buang kahak. Kenapa kena bunyikan macam tu? Okay, sebab untuk membezakan huruf kho daripada huruf ha. Okay, kalau kita tak bunyikan seperti buang kahak, dia boleh bertukar dengan huruf ha. Waliman ha. Dia tak cukup macam nak buang kahak tu. Sebab tu kita kena tekan sikit lagi dekat hujung kerongkong ni, seolah-olah macam nak buang kahak, supaya kita dapat bunyikan huruf kho itu dengan baik. Jadi saya ulang semula. Waliman kho. Dia macam bunyi nak keluar kahak. Okey, kemudian saya sambung. Waliman khafa maqam. Qaf, hurufnya tebal, juga dipanjangkan sebanyak 2 harakat. Waliman khafa maqama rabbih. Hati-hati pada huruf ba, tahan ketika kita rapatkan bibir. Rabbi. Bacakan pendek sahaja. Kemudian bacaan hi, kita bacakan panjang 2 harakat kerana terdapat tambahan ada kepala huruf ya. Okay, ini adalah asalnya ialah daripada huruf ya. Dia ambil kepala huruf ya itu. Kepala dia. Okay, jadi jadilah bentuk seperti ini. Mungkinlah saya tulis ni tak cantik sangat, senam macam ya ke kepala huruf ya kan. Tapi asal usul bentuk ini ialah daripada kepala huruf ya. Jadi seolah-olah ada tambahan huruf ya, kita baca panjang 2 harakat. Kemudian saya sambung. Jannah. Ada huruf nun bertanda sabdu, kita bacakan dengung. Saya tuliskan di ialah dengung. Dengung 2 harakat. Nak bunyi tu 2 harakat. Jannah. Kemudian tan di hujung kita boleh bacakan 2 harakat, 4 harakat ataupun 6 harakat. Jadi saya ulang semula ayat 46. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Okey. Kemudian saya akan sambung ayat berikutnya, ayat 47. Okay, ayat ni ayat yang sama diulang sebanyak 31 kali di dalam surah Ar-Rahman. Fabi ayyi, tahan pada huruf ya. Pastikan bunyi hamzah tadi antara bunyi a dan juga bunyi i. Okay, so dia jadi bunyi panjangkan sebanyak 2 harakat. Fabi ayyi ala'i. La, bacakan panjang 4 ataupun 5 harakat. Rabbikuma, tahan pada huruf ba. Ma dibaca panjang 2 harakat. Tukadziban. Zal, tahan ketika kita jelirkan lidah. Tukadziban. Kita boleh bacakan panjang 2, 4 ataupun 6 harakat. Saya ulang sekali lagi ayat 47. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Seterusnya ayat 48.
Sekali lagi saya ulang, huruf zal makhrajnya ialah hujung lidah bertemu hujung gigi atas. Dan kita kena jelir lidah. Jelir lidah. Okay. Ini adalah makhraj bagi huruf zal. Lidah berjumpa hujung gigi atas, jadi kena jelirkan lidah. Za. Za. Bunyinya nipis sahaja. Za. Zawa. Wa dibaca panjang 2 harakat. Ta. Adanya tanda ombak berjumpa dengan hamzah. Okay, jadi kalau kita jumpa tanda ini, kita bacakan panjang 4 ataupun 5 harakat. Zawata. Saya ulang semula. Zawata. Ta tu nak bacakan panjang 4 ataupun 5 harakat. Okay, kemudian saya sambung. Af. Okay, pada huruf fa, dia ada satu sifat. Saya tarik panjang sikit ke sini. Dia ada sifat berangin. Berangin. Ataupun kalau dalam bahasa Arabnya kita panggil hams ataupun hamas. Okay, dia ada satu sifat berangin. Jadi ketika huruf ini bertanda sukun, kita bunyikan af. Kembalikan kepada makhrajnya hujung gigi atas berjumpa dengan bibir bawah. Af. Dan dia ada keluar angin sedikit. Kalau ambil tangan letak depan mulut, dia ada keluar angin lah. Af. Kenapa kena hati-hati dengan sifat huruf fa? Kena lepaskan angin supaya tiada berlaku lantunan. Kalau kita tak lepaskan angin, dia boleh jadi lantunan. Macam mana bunyi lantunan? Dia akan jadi af. Zawata afnan. Itu adalah bacaan yang salah. Okay, jadi kita kena lepaskan angin untuk mengelakkan bunyi lantunan. Afnan. Dia bunyi afnan. Okay, dan di hujung nan kita boleh bacakan 2, 4 ataupun 6 harakat panjang. Saya ulang semula ayat 48. Zawata afnan. Okey. Saya dah selesai penerangan ayat 46, 47 dan 48. Okey, boleh unmute-kan suara. Kita akan bacakan beramai-ramai. Okay. Kita akan baca ayat 46 terlebih dahulu. Bacakan satu-satu ayat. Kita bacakan ayat 46 bersama-sama. Okay, boleh? 1, 2, mula. Waliman maqama rabbihi jannatan. Sekali lagi saya highlight pada 46 di hujung. Kita dengung pada huruf nun bertanda sukun, bertanda sabdu, tapi jangan panjangkan. Dan na tu pendek je. Okey, cantik. Sekali lagi kita ulang ayat 46. 1, 2, mula. Waliman maqama rabbihi jannatan. Okey, cantik. Seterusnya ayat 47. 1, 2, mula. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Jadi kita ulang di hujung. Hati-hati pada peserta jelirkan lidah. Tukadziban. Jadi kita ulang ayat 47. 1, 2, mula. Fabi ayyi ala'i
آلاء ربكما تكذبان. Okey, cantik. Terusnya baca ayat 48, 1, 2, mula. Tawana Afnan. Alhamdulillah, terbaik, cantik. Okay, seterusnya saya akan sambung ayat 49 yang berikutnya. Sambung ayat 49, ayat 50 dan 51. Seperti biasa saya bacakan dahulu, perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fihima 'ainani tajriyan. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Okey, seterusnya saya akan highlightkan pada ayat 49, hati-hati pada huruf ya bertanda sabdu. Fabi'ayyi, bacakan panjang 2 harakat. La, bacakan panjang 4 atau 5 harakat. Rabbikuma, tahan pada huruf ba, rapatkan bibir. Rabbikuma, ma 2 harakat. Tukadziban. Okay, saya suka untuk ulang semula huruf zal, kita jelirkan lidah dan tahan sebentar. Tukadziban. Tukadziban. Okay, saya sambung ayat 50. Fi bacakan panjang 2 harakat. Hima, ma juga dibaca panjang 2 harakat. Aina. Okay. Kat sini saya nak ulang semula makhraj bagi huruf ain. Okay. Makhraj bagi huruf ain ialah di tengah kerongkong. Makhraj huruf ain adalah di tengah kerongkong. Jadi kita tekan sedikit di tengah kerongkong untuk bunyikan huruf ain. Ai. Kalau kita tak tekan, nanti dia ada keberangkalian untuk bunyi a. Okay, pastikan kita tekan dekat tengah kerongkong. Fihima aina. Okay, saya sambung. Aina. Ada pemajam tak? Okay, na dibaca panjang 2 harakat. Ada pemajam. Okay, boleh minta kerjasama untuk mutekan dahulu suara. Okay, saya sambung ayat 50. Fihima ainani taj. Adanya lantunan. Saya tulis kat sini lantun. Okay, pastikan bunyinya menjadi taj. Tajriyan. Yan boleh bacakan panjang 2, 4 ataupun 6 harakat. Saya ulang sekali lagi ayat 50. Fihima ainani tajriyan. Okay, seterusnya ayat 51, sama juga dengan ayat 49. Ulang semula. Fabi'ayyi, hati-hati pada huruf ya. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dibaca panjang 2 harakat. La kita panjangkan 4 atau 5 harakat. Seterusnya ma dibaca panjang 2 harakat. Dan ban boleh bacakan 2, 4 ataupun 6 harakat. Okay, jadi untuk muka surat yang ni, 3 ayat ni dia senang saja. Jadi boleh unmute-kan suara. Kita bacakan bersama-sama. Kita akan mulakan ayat 49 terlebih dahulu. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, mula. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Alhamdulillah. Seterusnya ayat 50. Fabi'ayyi 50
فيهما عينان تجريان Kemaskan sedikit di hujung ayat 50. Pastikan Tajriyan. 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 Sekali lagi kita ulang bersama. تاج Ayat 50. 1, 2, mula. فيهما عينان تجريان Cantik. Seterusnya ayat 51. 1, 2, mula. Alhamdulillah. Ustazah, saya ada soalan. Ya. Ustazah, saya ada soalan. Ya, boleh tanya. Ayat 50 tu, ha dia tu, itu ha pedas ke ha biasa? Oh, pada fihima. Okay, yang Bentuk-bentuk tu, bentuk ha tu Ustazah. yang ini ke? Ya. Simpul. Ya. Okay, jadi saya akan tunjukkan. Ini ialah kalau asal dia, kalau kita tengok bentuk asal dia merupakan huruf ha bulat. Bentuk asal dia macam ni. Ha bulat. Okey, huruf ha bulat ini dia bukan huruf ha pedas. Okay, dia punya makhraj ialah di pangkal kerongkong. Okey. Huruf ha ini adalah makhrajnya pangkal kerongkong. Okay. Ini adalah bentuk ha apabila dia tunggal. Okay, sekiranya dia bercantum, okay, dia ada 3 bentuk. Sekiranya bentuknya di awal kedudukan dia berbentuk seperti ini. Okay, kalau dekat tengah dia bentuk seperti ini. Kalau di hujung dia jadi ha yang bulat seperti ini. Okay. Cumanya dalam font bahasa Arab atau tulisan Jawi ni, huruf ha apabila dia bersambung dekat tengah kalimah, ini juga jadi macam ni. Yang ditulis kat dalam Al-Quran kan. Ha dia jadi macam tu lah. Dia bukan yang bulat simpul, tapi dia jadi macam ini sahaja. Saya tak ada tulis. Kejap. Dia macam tu. Jadi tak? Macam tu lah. Jadi ini jelas. Ini merupakan huruf ha bulat lah. Kalau kita tengok, makhrajnya ialah di pangkal kerongkong. Jadi kita bunyi biasa, tidak begitu menekan. Fi, hi, hiba. Ini macam ha yang kita gelap. Ha. Kan kita tak begitu menekan ha ataupun ha. Dia ha biasa sahaja. Fi, hima. Macam tu. Okey? Jelas dengan penerangan pada huruf ha? Jelas, terima kasih Ustazah. Okay, sama-sama. InsyaAllah saya akan ayat yang berikutnya. Kita sambung ayat berikutnya. Kita akan pergi 52 dan 54. Boleh minta kerjasama untuk berikan semua suara. Okey. Saya nak minta izin nak minum air kejap sakit tekap. InsyaAllah saya sambung ayat 52, 53 dan ayat 54. Saya akan bacakan dahulu, sila perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فيهما من كل فاكهة زوجان. Saya ulang sekali lagi ayat 52, sila perhatikan. فيهما من كل فاكهة زوجان. Seterusnya ayat 53. فبأي آلاء
ربكما تكذبان. Dan ayat 54, muttaki'ina ala furushim batainuha min istabraq wajanal jannataini dan. Ayat 54 ni panjang, jadi saya ulang sekali lagi, perhatikan. Muttaki'ina ala furushim batainuha min istabraq wajanal jannataini dan. Saya akan pergi satu-satu. Kita mulakan dengan ayat 52. Fi, kita bacakan panjang 2 harakat. Hima, ma juga dibaca panjang 2 harakat. Min, okay. Kalau kita tengok di sini adanya tanda bacaan dengung. Nun tidak bertanda. Nun tidak bertanda berjumpa dengan huruf kaf. Jadi seolah-olah bacaan dengungnya kita tambah huruf NG. Kita dekat sini. Seolah-olah kita tambah huruf NG pada bunyinya. Jadi seolah-olah dia bunyi miaukul, miaukul. Jadi saya tuliskan ejaannya sekiranya kita bunyikan seolah-olah MING. Kita tambahkan huruf NG di hujungnya. Fihima miaukul fa. Saya akan sambung. Miaukul. Tahan pada huruf lam dan lam ini dibacakan pendek sahaja. Min kulli fa. Fa dibaca panjang 2 harakat. Warna orange sebelah. Fakihatil. Okay, kalau kita tengok di sini juga terdapat tanda bacaan dengung. Apakah tandanya? Tanwin tidak selari berjumpa dengan huruf zai. Zai. Tanwin tidak selari. Itulah tanda bacaan dengung. Okay, jadi macam mana kita nak bunyikan? Fakihatil. Okay, saya ulang semula makhraj bagi huruf zai. Okay, kenapa kadang-kadang bunyi dengung ini bunyinya tidak sama? Okay, kerana kita nak bersedia menyebut huruf berikutnya. Huruf itu berbeza-beza tempat keluar. Okay, contohnya tadi kalau macam ni huruf kaf, hurufnya ialah tempat keluarnya di pangkal kerongkong. Disebabkan itu bunyinya kena tambah NG. Yang saya tuliskan. Pangkal, maafkan saya bukan pangkal kerongkong, pangkal lidah. Huruf kaf merupakan huruf pangkal lidah. Okay, bunyi dengungnya jadi miaukulli. Bersedia mengangkat pangkal lidah ke atas. Miaukulli. Okay, tetapi untuk bacaan dengung yang kedua, tanwin tidak selari berjumpa dengan huruf zai. Huruf zai ni pula makhrajnya berbeza daripada huruf kaf tadi. Zai makhrajnya ialah hujung lidah bertemu dengan belakang gigi bawah. Saya tarik sikit. Hujung lidah bertemu belakang gigi bawah. Jadi untuk bunyikan dengung, tanwin tidak selari berjumpa dengan huruf zai, kita bersedia nak sebut huruf zai, tolakkan saja hujung lidah dekat belakang gigi bawah. Jadi dia akan menghasilkan bunyi fakihatil tilzau. Tilzau. Dia akan bunyi macam tu sebab kita bersedia nak sebut huruf zai. Okey, kemudian saya sambung. Zau jan. Jan di hujung ini kita boleh bacakan panjang 2, 4 ataupun 6 harakat. Sekali lagi saya ulang ayat 52. Fihima min kulli fakihatin zawjan. Seterusnya ayat 53. Fabi'ai. Hati-hati pada huruf ya. 2 harakat. La'i. Bacakan panjang 4 atau 5 harakat. Rabbikuma.
Ma baca 2 harakat. Tukadziban. Hati-hati pada huruf zal, jelirkan lidah. Dan di hujung kita boleh baca panjang 2, 4 ataupun 6 harakat. Saya ulang sekali lagi. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Okey, seterusnya saya akan sambung di ayat 54. Okey, kalau kita sekali lalu tengok ayat 54, saya akan keluarkan dahulu tanda waqaf. Kalau perhatikan dekat skrin, saya bulatkan tanda jim kecil. Okey, jim kecil ini merupakan tanda waqaf. Kalau kita jumpa dia nak buat apa? Okay, saya tuliskan kat sini. Kalau jumpa nak berhenti boleh, nak sambung pun boleh. Saya buat ayat mudah. Nak berhenti boleh, nak sambung pun boleh. Okay, jadi kalau jumpa tanda jim ini, kalau nak berhenti boleh, nak sambung pun boleh. Okay, tapi kat ayat ini saya pilih untuk berhenti. Kita berhenti dekat tanda jim ni. Saya tandakan seperti inilah. Kita berhenti ya. Okay, saya akan ulang semula ayat 54 dari awal. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 54. Muttaqi'i. Hati-hati pada huruf ta kerana adanya tanda sabdu. Tahan dekat makhraj huruf ta. Mutta. Mutta. Muttaqi'i. I dibaca panjang 2 harakat. Na'ala. La juga dibaca panjang 2 harakat kerana ada tambahan alif kecil. Furushim. Kat sini adanya tanda mim iqlab. Okey, mim iqlab merupakan tanda bacaan dengung. Kita bacakan dengung, rapatkan bibir. Saya tambah kat sini. Rapat bibir. Rapatkan bibir dan dengung sebanyak 2 harakat. Furushim. Nak bunyi shim 2 harakat. Ala furushim ba. Saya ulang semula. Muttaqiina ala furushim batai. Ta ini dibaca panjang 4 atau 5 harakat. Sebab apa? Dia ada tanda ombak berjumpa dengan hamzah. Batainuha. Ha dibaca panjang 2 harakat. Kemudian saya sambung. Min istabraqa. Okey, untuk kat sini saya nak highlightkan yang pertama. Warna kuning mungkin kurang jelas, iaitu warna hijau. Okey, adanya tanda nun bertanda sukun. Nun bertanda sukun kita bacakan nyata. Okey, jangan bacakan dengung, kita bacakan nyata. Pastikan bunyi dia min. Min is. Okey, kemudian saya sambung is. Ini saya bulatkan. Huruf sin bertanda sukun. Dia ada satu sifat yang kita namakan sifat hamas. Ataupun bahasa mudahnya sifat berangin. Okay, jadi untuk bunyi sin bertanda sukun ini, kita keluarkan angin. Is, pastikan ada angin yang keluar. Min is. Min is. Ada keluar angin sikit. Kemudian saya sambung. Istab. Tab. Adanya kena qalqalah. Qalqalah tu pelantunan. Rapatkan bibir, kemudian dia buka. Maksudnya dia rapat sekejap dan dia buka balik. Dia melantunlah kat bibir kita. Istab. Tab. Raqaq. Okey, raqaq. Kat hujung ni apabila kita berhenti, kat sini saya sambunglah, saya tarikkan. Okey, dia akan jadi lantunan. Lantunan. Okey, kecil sikit tulisan saya. Okey, saya sambung semula. Istabraqa. Okey, pastikan bunyi huruf qaf apabila berhenti dia melantun dan bunyinya tebal. Munculkan mulut sedikit. Istabraqa. Raqa. Muncul sikit.
Jadi saya ulang semula dari awal. Muttaki'ina ala furushim batainuha min istabraq. Ini saya sambung. Wajanal. Okey, untuk huruf nun yang ada gabungan dengan huruf ya, okay, ya ini tidak dibaca panjang. Ini tidak dikira lah kalau dalam Al-Quran berwarna, warna kelabu. Kerana apa? Dia terus sambung dengan bacaan alif lam ini. Jadi dia akan bunyi wajanal. Jangan baca panjang. Wajanal adalah bacaan yang salah. Pendekkan saja. Wajanal. Masukkan terus ke huruf lam. Wajanal jan. Jan. Dengung 2 harakat. Wajanal jannataini dan. Ni baca pendek, kemudian saya sambung dengan bunyi dan. Boleh bacakan panjang 2, 4 ataupun 6 harakat. Saya kemaskan sedikit anak panah ni. Okay, sekali lagi saya ulang di potongan yang kedua. Wajanal jannataini dan. Pastikan huruf dal kita bunyi yang dal pelat. Kerana apa? Makhrajnya ialah hujung lidah bertemu, saya singkatkan, belakang gigi atas. Hujung lidah berjumpa dengan belakang gigi atas. Jadi bunyinya da, da. Bukan da tapi bunyi da. Wajanal jannataini dan. Okey. Jadi sekali lagi saya ulang ayat 54, perhatikan. Muttaki'ina ala furushim batainuha min istabraq. Wajanal jannataini dan. Okey, jadi saya dah selesai untuk penerangan. Okay, boleh unmute-kan suara, kita akan bacakan bersama-sama ayat 52 sehingga ayat Sedia kita akan mula dengan ayat 52 terlebih dahulu. Kita bacakan bersama-sama. 1, 2, mula. Fima min fakihan zawjain. 52 kita ulang sekali lagi. Kita kemaskan bunyi tanwin di bunyi bagi hatil zawjan. Bacakan sekali lagi ayat 52 bersama-sama. 1, 2, mula. Fima min fakihatin zawjain. Alhamdulillah, cantik. Okay, seterusnya sambung ayat 53, 1, 2, mula. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Seterusnya ayat 54. Okay, untuk ayat 54, kerana dia panjang sedikit, kita akan baca mengikut dengan potongan ayat yang saya sudah katakan. Kita berhenti di Prof. Jim tadi. Kita berhenti dekat sini ya. Jadi kita akan bacakan dulu potongan pertama. Yang saya hayatkan yang pertama, bacakan dahulu bersama. 1, 2, mula. Muttaqiina ala furushin batainuha min tabraq. Ini lagi
cemaskan bunyi di hujung. Cantik dah baca, cuma nak sedikit. Istabrak. Istabrak. Tabrak. Untuk kat warna ungu itu, tekan apabila kita di huruf Qaf, muncungkan sedikit mulut kerana kita nak bunyikan Istabrak. Istabrak. macam tu cantik. Dia tebalkan. Jadi Istabrak. macam mana kita tebalkan huruf Qaf apabila berhenti? Okay. Terangkan dahulu. Okay, tips yang pertama kita muncungkan mulut. Okay, tips yang kedua kita menekan sedikit di pangkal lidah. Okay, dan dia tidak ada angin. Okay, pada huruf Qaf ini apabila melantun jangan bunyikan rock. Jangan bunyikan angin. Kita lantunkan sahaja kita punya pangkal lidah terangkat. Kita tekan sedikit. Tab rokok. Rokok. Jadi kita ulang semula. Kita try bacakan sekali lagi potongan pertama untuk ayat 54. 1, 2, mula. Okey, sekali lagi topel sahaja. Saya bacakan dahulu. Istabrak. Okay, boleh baca bersama. Okey. Rock. Ada lantunan pada. Okay, seterusnya kita bacakan potongan yang kedua bersama-sama. 1, 2, mula. Nanti sekali lagi kita ulang potongan yang kedua bersama-sama. Wajanal jannatayn. Boleh? 1, 2, mula. Wajanal jannataini dan. Okey, cantik. Saya nak minta untuk turunkan sedikit pada bunyi lam. Lam ini jangan lantunkan. Wajanal, kemaskan sahaja Wajanal Okay, sebelum mengakhiri kelas ini kita akan ulang sekali lagi ayat 54. 54 ni kita bacakan sekali lagi mengikut potongannya. Kita bacakan dahulu potongan pertama bersama-sama. 1, 2, mula. Dia sampai Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, sadaqallahu. Okay, alhamdulillah. Okay, terima kasih kepada yang dapat join untuk malam ni. InsyaAllah kita akan berhenti di ayat 54. Sadaqallahul azim. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul As. Ustazah. Ya? Sebelum berhenti nak tanyalah yang ayat 54 tu kan. Istabrak tu kalau apa yang kat situ? Oh, kalau itu Ada lantunan tu. kita nampak qalqalah kubra. Kubra, yang besar kan? Yang besar. Tapi dia bukan yang besar sekali, dia besar sedikit. Okay, kalau saya tulis dekat belakang ni nampak tak? Nampak. Istabrak. Aduh.
Mustafa. Qalqalah. Qalqalah kubra. Kubra. Qalqalah kubra ni apabila dia berhenti di Tengah-tengah. Senyum-senyum dia tak boleh kata. ataupun kita kata waqaf lah, tempat kita berhenti. Okay, dalam tunan ni dia kuat sedikit. Seolah-olah saya gambarkan untuk qalqalah kubra ni macam kalau kita jalan, kita langgar dinding. Dia kuat sikit. Oh, Jadi faham. Raqa. Rokok. Jadi dia mesti berhenti di ujung. Ustazah, kalau kubra ni mesti dia berhenti di ujung. Adakah dia boleh di tengah-tengah ayat? Kalau kat tengah-tengah ayat, dia macam kalau qalqalah kubra ni dia di hujung kalimah. Kalau kita berhenti kat situ, namanya qalqalah kubra. Sekiranya Kubra. contoh kalau perkataan yang kita jumpa tadi, tajriyan, Kubra mesti di ujung. itu kan ya, kalau qalqalah kubra tadi contoh dia ialah istabraq. Tak boleh mention. Kubra. Kalau dia berhenti hujung ayat ataupun hujung kalimah, qalqalah kubra. Dia berhenti dekat maksudnya dia lantun dekat tengah kalimah. Pada kalimah tadi tajriyan, kita panggil qalqalah sughra, dia kecil sikit. Lantunan ni seolah-olah macam kita langgar bonggol, naik motor ke naik kereta kan, jalan-jalan ada bonggol kan, ada sikit je lantunan. Kita berhenti kat ujung dia kuat sikit, istabraq. Rokok. Ini dia bunyi dalam bunyi tajr. Qalqalah kubra tadi. Faham Ustazah. Apa tu? Dia tebal sedikit lah. Okey, ada soalan lagi? Okey, kalau tak ada, kita akhiri dengan tasbih kifarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih, Ustazah.